Jadi oleh kerana Pak Daud pun tak tahu nombor siapa, dia pun panggillah anak kepada arwah. Bila ditunjukkan nombor kepada anak arwah ni tiba-tiba terduduk dan muka dia tiba-tiba bertukar jadi pucat. Jadi Hadi ni pelik lah, kenapa budak ni tiba-tiba terduduk, tiba-tiba muka berubah jadi pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi, selamat kembali lagi di channel SH Studio. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pertama sekali saya nak mohon maaf kerana saya begitu lama tidak mengupload video-video baru disebabkan oleh beberapa kekangan kerja, kekangan kesihatan yang memerlukan saya rehat, kekangan masa jugalah. Jadi semoga selepas ini saya boleh konsisten lah, orang kata istiqomah untuk membuat video-video baru. Saya doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urusan saya dan juga urusan sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Okey, untuk kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang saya ambil daripada M-Star. Kisah ni saya cerita semula. Kisah ini terjadi kepada Hadi. Hadi ni adalah seorang pengurus kerja sebagai mengurus jenazah. Jadi pada satu petang Hadi mendapat video call, panggilan video daripada seorang lelaki, dan lelaki itu memperkenalkan nama dia sebagai Saiful. Dalam panggilan itu, Saiful ni dia meminta tolong ataupun meminta bantuan daripada Hadi. Dia minta bantuan daripada Hadi untuk menguruskan jenazah seorang kawan dia, kawan kepada Saiful, yang masa tu jenazah tu berada di sebuah hospital di negeri Pahang. Jadi Hadi ni dia rasa berat jugalah kalau nak menguruskan jenazah yang sedang berada di hospital, sebab biasanya di hospital dah ada dia punya kaki tangan lah untuk menguruskan jenazah. Dia berasa berhati lah nak pergi. Jadi tetapi Saiful cuba meyakinkan Hadi ni, masa tu pandemik COVID-19 ni tengah menggila pada masa tu. Jadi staf hospital pada masa tu tak sempat, macam tak tak cukup kaki tangan lah untuk menguruskan jenazah. Jadi setelah dia mendengar penjelasan macam tu, dia mengubah fikiran. Pada mulanya dia tak nak pergi sebab dia fikir kat sana dah ada orang yang akan menguruskan jenazah tu. Jadi bila diyakinkan oleh Saiful, dia pun ubah balik fikiran dia. Dia nak setujulah masa tu. Dia baru nak setuju. Tetapi belum sempat lagi dia nak kata persetujuan dia tu, nak beritahu yang dia setuju untuk datang, perbualan mereka tiba-tiba terputus. Lepas tu Hadi pun cubalah call balik si Saiful. Tetapi malangnya dia call balik si Saiful ni, tapi tak dapat. Berkali-kali dia cuba call balik tetapi tak dapat, gagal. Masa tu Hadi ni dah macam termenung je. Termenung bukan apa, dia terfikir dengan si Saiful ni yang minta tolong dia tu. Macam manalah nasib si Saiful ni. Kalau dia tak pergi memang kesian lah. Dalam masa yang sama, masa dalam video call tadi, dia tengok muka si Saiful ni dalam keadaan pucat je. Kalau dia tak pergi, siapa yang nak tolong si Saiful tu? Itu yang dia rasa sangat-sangat kesian. Pada malam tu, jam pukul 12 malam,
Si Hadi ni memang dah tak dapat nak lelapkan mata dia. Dia masih terfikir, teringat dengan si Saiful tadilah. Dia masih rasa kesian kalau dia tak bantu macam mana. Dalam dia duduk mengelamun tu, tiba-tiba dia dapat satu panggilan telefon lagi. Kali ni bukan lelaki tetapi perempuan. Bila dia angkat je telefon tu, dia terdengar suara perempuan menangis teresak-esak. Kerana apa? Kerana ingin meminta bantuan daripada Hadi juga. Dia minta bantuan daripada Hadi untuk menguruskan jenazah suami dia. Jadi Hadi ni dia tanyalah sedikit tentang jenazah ataupun mayat suami si perempuan yang telefon dia tadilah. Dan perempuan tu cerita yang suami dia meninggal di sebuah hospital, yang mana sebenarnya hospital tu sama tempat dengan mayat kawan kawan si Saiful. Si Saiful yang yang telefon dia petang tadi, di hospital yang sama juga. Jadi dia tertanya-tanyalah dalam hati dia, mungkin mayat yang sama. Masa tu timbul dalam hati dia rasa macam tak sedap hatilah. Tetapi oleh kerana dia rasa dia patut tolong, dia rasa dia patut tolong, dia enggan fikir panjang, dia terus bersetuju. Selepas dia bagi tahu yang dia setuju untuk menguruskan jenazah tu, perempuan itu pun bagilah alamat rumah. Sebab dia kata jenazah itu pun sudah dibawa balik ke rumah. Jadi bila dapat alamat apa semua, Hadi pun keluarlah. Masa tu dia keluar seorang diri je. Bayangkan pukul 12 tengah malam lebih, ataupun dah mungkin waktu tu dah pukul 1 pagi mungkinlah. Masa tu dia doa lah. Dia doa semoga Allah mempermudahkan urusan dia dan urusan keluarga di sebelah si mati tersebut. Dalam perjalanan yang agak gelap itu, dia memandu berpandukan Waze. Dalam keadaan dia mencari rumah si mati ni, dia mula rasa pelik lah. Tiba-tiba Waze bawa dia ke dalam ladang kelapa sawit. Bayangkanlah ladang kelapa sawit dalam pukul 12 tengah malam ni, dia dalam keadaan gelap gelita. Memang gelap, betul-betul gelap. Masa tu dia memang rasa tak sedap hati dah. Dalam keadaan tak sedap hati, dalam keadaan gementar, dia tetap teruskan perjalanan. Dia nak cari lokasi yang diberikan oleh perempuan tadi. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia tengok kanan, mencari rumah si mati. Alhamdulillah tak lama kemudian dia berjumpa dengan rumah si mati tersebut. Jadi apabila sampai di rumah tersebut, si Hadi ni pun keluarlah daripada kereta dia. Dan kat rumah tu adalah seorang yang berada di luar rumah. Dia pun pergilah jumpa orang tu, seorang lelaki lah. Hadi pun bagilah salam dan memperkenalkan diri dia sebagai orang yang akan menguruskan jenazah di rumah itu. Jadi lelaki itu pun memperkenalkan diri dia juga. Orang panggil dia Pak Daud. Pak Daud ni mungkin ayah kepada si mati. Sebab dalam cerita ni dia tak bagi tahu ayah ke siapa. Saya rasa mungkin ayah kepada si mati. Pak Daud ni apabila sebaik saja si Hadi memperkenalkan diri dia yang dia akan menguruskan jenazah si mati, Pak Daud terus memegang tangan si Hadi sambil berkata, arwah ini meninggal dunia kerana dibunuh dengan orang kata cara menggunakan sihir ataupun ilmu hitam. Sudah berbulan-bulan si arwah ini menderita sakit lah. Itu kata Pak Daud lah kepada Hadi sebelum Hadi menguruskan jenazah. Jadi Hadi pun faham apa yang berlaku. Kemudian mereka pun berdua pun masuklah ke dalam rumah. Masa masuk ke dalam rumah tu, Hadi rasa pelik jugalah. Sebab tak ramai pun orang kat dalam rumah tu. Dan dia cubalah tengok kanan, tengok kiri. Dan dia pasti yang si isteri kepada si mati tu tak ada pun kat situ. Jadi oleh kerana dia berasa sangat pelik lah, dia pun cubalah bertanya dengan Pak Daud. Dia tanya dengan Pak Daud tentang seorang perempuan yang memintanya datang ke situ, yang menghubungi dia tadi supaya datang ke situ. Jadi dia minta
Dia tanya Pak Daud sambil menunjukkan nombor telefon kepada Pak Daud. Tapi Pak Daud tak cam dan tak tahu pun nombor siapa. Jadi oleh kerana Pak Daud pun tak tahu nombor siapa, dia pun panggillah anak kepada arwah. Bila ditunjukkan nombor kepada anak arwah ni tiba-tiba terduduk dan muka dia tiba-tiba bertukar jadi pucat. Jadi Hadi ni pelik lah. Kenapa budak ni tiba-tiba terduduk, tiba-tiba muka berubah jadi pucat? Dia tanyalah budak tu, dia tanya, kenapa dik? Sebenarnya budak tu bukanlah sangat pun dah remaja lah maksudnya. Dia tanya, kenapa dik? Jadi budak tu pun jawablah, yang nombor yang call kepada Hadi tu, nombor itu sebenarnya nombor arwah mak dia. Sebenarnya arwah mak dia dah meninggal 2 tahun yang lepas. Tu yang dia terkejut tu sampai terduduk. Jadi sekarang ni Hadi pula yang terkejut. Dalam hati dia masa tu, apalah ujian yang Allah nak datangkan kepada aku ni. Masa tu dalam hati dia lah. Oleh kerana tak nak terganggu dengan emosi, jadi Hadi pun teruskanlah niat dia nak menguruskan jenazah tu. Jadi Pak Daud pun bawa lah Hadi ni ke dalam bilik, yang mana dalam bilik tu adalah si mati. Oleh kerana dia tak nak buang masa, Hadi pun teruslah buka kain yang menutupi jenazah. Masa dia buka je kain tu, alangkah terkejutnya si Hadi ni, kerana dia tengok wajah si mati ni memang orang kata seiras ataupun mirip, memang serupa sebiji dengan panggilan video call tu. Panggilan yang pertama yang si Saiful tu. Dia tengok muka sebiji, memang sebiji muka Saiful. Masa tu memang dia betul-betul terkejut lah. Tetapi dia cuba tenangkan diri dia. Dia cuba membaca selawat, membaca doa-doa pendinding agar urusan dia tidak diganggu oleh makhluk-makhluk ataupun syaitan. Jadi Hadi pun meneruskanlah kerja-kerja dia sehingga selesai. Apabila mayat dikebumikan, ada seorang ustaz yang baca talqin menyebut nama si mati ni sebagai Saiful. Masa tu lagilah terkejut si Hadi ni, lagi dia terkejut dengar. Jadi sehingga hari ni Hadi teringat kisah tersebut. Di dalam hati Hadi ni terdetik mungkin Allah menyayangi si mati ni, sebab dia mati dengan cara dikhianati, dengan cara zalim. Jadi mungkin kejadian ini memberi petunjuk yang Allah nak supaya jenazah si mati ini diuruskan dengan segera. Itu apa yang terdetik di dalam hati si Hadi ini. Jadi saya rasa cerita ini tamat di sini. Semoga apa yang baik itu boleh kita ambil pengajaran, dan semoga cerita ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dalam penceritaan saya. Saya mohon undur diri dulu. Sebelum tu jangan lupa subscribe serta tekan butang loceng. Dan kita jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.